Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Maryam dan rekan-rekan saya yang lain. Saya Siti Nur Aisyah binti Rashid, pemegang nomor metrik BE 21110051, akan membentangkan soalan tutorial bagi subjek penulisan akademi. Hari ini saya akan membentangkan soalan 11, yaitu jelaskan bentuk dan tujuan kutipan dalam penulisan akademi. Bagaimana Anda boleh menjelaskan bahwa bentuk petikan atau kutipan tersebut mempunyai kaitan dengan format penulisan rujukan, sama ada format APA, MLA, dan Chicago School Style. Tujuan petikan atau kutipan dalam penulisan akademi yang pertama ialah secara umumnya penulis atau pelajar yang menghasilkan penulisan akan meminjam atau memetik pendapat dari pelbagai sumber. Yang kedua ialah hal ini adalah untuk mengukuhkan dan memantapkan lagi huraian dalam penulisan. Seterusnya ialah walau bagaimanapun penulis atau pelajar yang memetik petikan kutipan orang lain adalah wajib untuk menulis maklumat rujukan tentang penulis asal petikan tersebut. Sekiranya maklumat asal rujukan tidak ditulis, maka menjadi satu kesalahan kerana melanggar hak cipta penulis asal petikan tersebut. Takrifan kutipan. Yang pertama ialah meminjam ayat pendapat seseorang penulis atau ucapan orang terkenal dan mudah untuk didapati dari media cetak atau media elektronik. Yang kedua ialah bertujuan untuk memantapkan dan menegaskan isi huraian dalam penulisan, malahan berfungsi untuk membuktikan kebenaran pernyataan. Dan yang ketiga ialah menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, kutipan bermaksud nukilan, petikan, pungutan, pandangan atau idea yang diambil daripada pelbagai sumber. Takrifan kutipan. Menurut Strong pada tahun 1993, kutipan untuk berfungsi untuk mengetahui tahap pengetahuan atau kemahiran pembaca. Yang kedua ialah untuk menjelaskan tujuan penulisan seseorang penulis. Dan yang ketiga ialah untuk mengenal pasti jenis penulisan yang dihasilkan. Berbanding pada pendapat Siva Chandralingam pada tahun 2001, beliau memberikan takrifan kutipan ialah berfungsi untuk membuktikan kebenaran kutipan penulis, pernyataan penulis. Yang kedua ialah memperlihatkan kepada pembaca tentang teori yang digunakan, dan yang terakhir mengkaji interpretasi terhadap bahan yang digunakan oleh penulis. Fungsi terpenting kutipan pertama ialah mengelakkan penulis melakukan plagiat kerana penulisan yang tidak disertakan kutipan. Dan yang kedua ya, kita juga boleh menyalin semula kutipan itu, namun terdapat sesetengah kutipan perlu dihuraikan kembali dengan menggunakan bentuk ayat sendiri. Jenis-jenis kutipan dalam sebuah penulisan terdapat 3, iaitu American Psychology Association atau APA yang sesuai digunakan dalam penulisan sains sosial. Yang kedua ialah Modern Language Association atau MLA sesuai untuk penulisan bahasa dan kesusastraan. Dan ketiga ialah Council of Biology Editor atau CBE, lebih banyak digunakan dalam bidang sains tulis. Format MLA. Menurut format MLA, maklumat yang perlu dinyatakan dalam kutipan adalah nama penulis dan muka surat bahan yang dikutip sahaja. Contohnya, Masturina Hizar adalah penulis pertama yang menjelajah ke Semporna. Kita perlu menulis Carrington 2001 titik bertindih 287 sebagai muka surat bahan. Dalam MLA, kedudukan tahun terletak di hujung bibliografi. Contohnya Charlie J.S. Justin, DA Business Communication, New York, Macmillan 1998. Cara menulis kutipan mengikut format APA adalah berbeza sedikit, iaitu perlu menyatakan tahun penerbitan dalam teks. Contohnya menurut Zainal dan ditambah dengan 2019 dalam kurungan. Kedua ialah menyatakan muka surat bahan yang dipetik.
lebih digunakan dalam kutipan langsung perlu dinyatakan di bahagian akhir. Contohnya Sherin Amatia dan meletakkan tahun 2019 menjelaskan novel Warkah untuk seri adalah novel yang mengisahkan dan perlu diuraikan dengan lebih lanjut. Yang ketiga ialah menurut pendapat Clay Olive pada tahun 2013 bersama dengan muka surat pada akhir ditutup dengan tanda baca dan pengajaran dan memberikan maksud pengajaran menulis adalah dalam penulisan jenis sains sosial kita biasanya menggunakan muka surat dan muka surat tidak perlu dinyatakan. Manakala format APA di bahagian bibliografi perlu ditulis seperti Hafizah H pada tahun 2001, The Daily Dynasty, Labuan, Harper and Row. Kaedah kutipan. Pertama, terdapat dua jenis kaedah kutipan, iaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung bermaksud kutipan yang diambil dan ditulis dalam susunan ayat asalnya, tanpa berlaku perubahan dan diberi tempat tersendiri dan terpisah dari teks. Selain itu, kutipan ini juga tidak perlu mengubah penulisan asal dari segi ejaan, perkataan, dan ayat. Kaedah ini dapat digunakan apabila penulis tidak menjelaskan idea yang terdapat dalam kutipan dengan ayat sendiri. Yang keempat ialah mengandungi bahasa yang terlalu teknikal sehingga dikhawatiri akan mengubah makna asal petikan. Dan yang terakhir adalah apabila penulis hendak mempertikaikan isi atau idea dari petikan penulis asal. Contoh kaedah kutipan langsung ialah menurut Amira pada tahun 2014, muka surat 67, pendidikan jarak jauh bermaksud kita di sini perlu meletakkan maksud asal tanpa ada berlakunya perubahan ejaan atau ayat daripada pendapat Amira. Dan yang kedua ialah there is sense of being more substantial, of existing, of being real. Daripada David pada tahun 1970 dan kita perlu menyatakan muka surat itu 254 sehingga 255. Yang kedua ialah jenis kaedah kutipan tidak langsung. Kaedah kutipan tidak langsung ialah ungkapan kembali pendapat, gagasan, ringkasan atau kesimpulan daripada sesebuah penulisan dengan bahasa dan gaya penulis atau pelajar sendiri yang diolah dengan mengikut kesesuaian. Kaedah ini akan lebih menarik jika ayat disusun dan dihurai semula dengan petikan tersebut. Malahan ia akan memudahkan lagi pembaca untuk memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya, menurut Anandet dan Barrett pada tahun 1884, dalam sistem APA, apabila kutipan tidak langsung digunakan, kutipan itu mesti menyatakan nama penulis dan tahun sumber tahun itu diterbitkan sahaja. Bentuk kutipan. Menurut gaya Dewan pada tahun 1990, terdapat 3 bentuk kutipan yang sering digunakan dalam sesebuah penulisan. Pertama ialah kutipan pendek, kutipan sederhana, dan kutipan dalam kutipan. Ciri-ciri kutipan pendek yang pertama ialah kurang daripada 3 baris, tidak perlu diberikan tanda petik dan dinyatakan nama penulis dan muka surat sumber yang dirujuk serta kedudukan selari dengan teks. Contohnya, bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah difahami, dipelajari dan dituturkan. Ismail 1992, muka surat 24. Yang kedua ialah kutipan sederhana. Hendaklah dibuat dengan perengan yang khusus, sekurang-kurangnya 5 langkau. Saiz taip bahan petikan hendaklah 1 poin lebih kecil daripada saiz taip teks dan ditaip langkau 1 baris. Contohnya, pendapat ini selari dengan pernyataan Nick Safia yang menegaskan dan asal-usul orang Melayu ialah penutur. Jenis yang ketiga, kutipan ialah kutipan dalam kutipan. Bermaksud perengan yang dihasilkan oleh penulis atau pelajar telah mengutip pendapat atau penulis
kedua yang memetik pendapat daripada penulis asal. Contohnya, penggunaan bahasa penjajah bukan saja mengelaskan masyarakat tempatan, malahan dapat membudayakan pemimpin ke arah cara hidup yang lebih berlainan dengan norma-norma tempatan. Seperti kata Buchanan pada tahun 1975 dalam Farid 1992 halaman 80. Dasar melatih golongan elit ini bukan dengan menggunakan bahasa pribumimu untuk membina nilai-nilai asing. Kaedah kutipan yang terakhir ialah kaedah kutipan bahasa asing. Menggunakan kaedah ini kita perlu penulisan biasanya bahan yang ditulis dalam bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lain. Melalui konteks ini, sesuatu kutipan dalam bahasa asing itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Perkara-perkara yang perlu diteliti semasa menerjemahkan kutipan tersebut, yang pertama ialah menyalin semula maklumat, kedua keutamaan makna, ketiga persamaan dan bukan keserupaan, keempat persamaan sejati, kelima ialah persamaan terdekat, dan yang terakhir ialah keutamaan gaya dalam menyampaikan idea dan untuk memudahkan penulisan bagi pelajar dan penulis. Tata cara menulis kutipan. Kita perlu meletakkan maklumat yang diperlukan untuk menulis petunjuk kutipan seperti nama penuh, tahun diterbitkan, dan halaman. Contohnya Nick Safia pada tahun 2001 halaman 48. Contoh yang kedua ialah penulis tempatan. Contohnya Chan Ngai Weng ditulis oleh Chan pada tahun 2005. Penulis Arab ya contohnya ialah Abu Al-Hasan Ibnu Ismail Al-Asri ditulis Sulaiman Ibnu Al-Mahdi Al-Tabrani ditulis oleh Al-Tabrani pada tahun 2005. Dan menggunakan penulis barat Raymond William ditulis oleh William pada tahun 1998. Dan yang terakhir ialah Immanuel Jacob ditulis oleh Jacob pada tahun 1992. Yang ketiga ialah jika bahan yang ditulis oleh orang yang menggunakan nama samaran, maka tulis nama samaran itu dengan sepenuhnya. Contoh Arinawati dan Christmas. Jika terdapat dua orang atau beberapa yang menulis mempunyai nama yang sama, maka tuliskan nama yang sepenuhnya untuk penulis agar tidak mengelirukan pembaca. Contohnya Osman Putih ditulis oleh Osman Putih. Chan Nga Weng ditulis oleh Chan Nga Weng. Terakhir, jika bahan dikutip dan ditulis oleh lebih daripada seorang, tetapi tidak melebihi 3 orang, maka tulis kedua-dua penulis tersebut sahaja. Contohnya Aisyah dan Hafizah dan ataupun Hilman dan Nurman. Jika bahan yang dikutip perlu ditulis oleh lebih seorang atau daripada 3 orang, maka perlu dituliskan nama seorang penulis sahaja dan diikuti dengan singkatan ETAL bermaksud dan rakan-rakan. Contohnya Asmia Nabil, Lok Kok Yun dan Kamarudin Zainal hanya perlu tulis Asmia Nabil sahaja. Jika bahan itu tidak ada penulis, maka terdapat beberapa cara untuk menulis bahan tersebut. Bahan yang tidak ada penulis khusus seperti buku, rujukan, jurnal dan laporan dan sebagainya, tulis nama bahan itu sahaja. Contohnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia ditulis PUEB sahaja dan Journal of the Royal Asiatic Society Malayan Branch hanya ditulis dengan JMB RAS sahaja. Kesimpulannya, ringkasnya apabila kutipan itu digunakan dalam sebuah penulisan, ia secara tidak langsung akan memantapkan idea yang disampaikan oleh penulis dan pelajar. Tidak terdapat had untuk menentukan berapa banyak kutipan yang boleh diambil untuk digunakan oleh seseorang penulis atau pelajar dalam menyediakan penulisannya. Walau bagaimanapun,
Jika kutipan yang dipetik itu terlalu banyak, ia akan menjejaskan penulis untuk memberikan pendapat dalam penulisannya. Pelajar perlu sentiasa mencatat segala maklumat kutipan yang dipetik, sama ada dalam bentuk idea ataupun kutipan langsung, kerana jika gagal melakukan catatan, ia akan didapati bersalah dari segi Akta Hak Cipta Intelektual. Sekian itu sahaja pembincangan saya untuk soalan 11. Assalamualaikum dan salam sejahtera.